Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi hari ini saya nak menerangkan berkenaan dengan soalan persamaan linear ataupun tajuk sistem persamaan linear yang ada dalam matematik tambahan tingkatan 4 bab 3. Jadi kan kita ada tiga pemboleh ubah. Kita ada tiga huruf, kita ada X, kita ada Y, kita ada Z. Jadi kita ada tiga huruf sekali dalam satu persamaan dan diberi kat sini ada tiga persamaan. Kita ada persamaan 1, kita ada persamaan 2 dan persamaan 3. Kemudian kita akan cari jawapan X, Y dan Z lah untuk kita semak jawapan dulu. Sebab biasanya kalau kita buat jalan kerja takut salah, kita tak nak kita padam jalan kerja tu. So kalau awak nak semak jawapan, kena gunakan kalkulator. Wajiblah buat sebab kalau kita semak jawapan tu betul, jadi kita tak akan tersangkut dalam mana-mana pengiraan nantilah. Okey, jadi bila kita ada kalkulator ni, pergi tekan on, kemudian tekan mode EQN lah. Okey, equation. Sebab kita pergi kepada sistem persamaan. Equation adalah persamaan. Jadi mode 3 kali, 1, 2, 3, pergi ke EQN. Dan kita berikan unknowns. Okey, unknowns. Sebab apa unknowns? Sebab unknowns ni adalah untuk persamaan. Okey, ada berapa persamaan dalam soalan ni? Okey, ada berapa persamaan? Kita ada 3 persamaan. Okay, kita ada 1, 2 dan 3. Jadi kita letak 3 lah sebagai unknowns dia. So kita tekan 3 dan dia akan tanya A1 berapa. Okay, A1 tu maksudnya nilai yang pertama lah. Nilai yang pertama tu kita lihat di sini nilai dia X. Nilai dia X maksudnya 1 1X. Jadi kita tulis 1 sahaja. A1 bersamaan dengan 1. Kemudian B1 maksudnya dalam baris yang sama, okay, ni kan persamaan 1 kan. Dalam persamaan 1 tu, B adalah yang tengah-tengah. So tengah-tengah ni nombor dia nombor 2 positif. So awak pun letaklah nombor 2. Okay, tekan sama dengan. C ni adalah sebelah dia, belah kanan. So nombor 3 lah. Okay, nombor 3 adalah C. Jadi kita pun tekan 3. Dan D ialah nombor terakhir. Nombor terakhir persamaan iaitu nombor 6. Jadi kita pun pilih nombor 6. Jadi dalam satu persamaan tu ada 4 nombor. Okey, mesti ada 4 nombor lah. Jadi barisan yang kedua, kita buat benda yang sama. Nombor 2 untuk yang pertama. Okey, barisan yang kedua untuk yang tengah-tengah ni adalah negatif 3. Tengok sini dia tolak 3 kan. So B ialah negatif 3. Dan C ialah 2 positif. So kita pun tekan 2 lah. D ialah 14. A3 ialah 3. B3 ialah 1. Sebab Y bersamaan dengan 1. Negatif Z bersamaan dengan negatif 1. Dan yang akhir sekali adalah negatif 2. Maksudnya kita dapatlah jawapan dia terus. Okay, kita dapat jawapan dia terus. Ni barisan kedua, barisan ketiga. So jawapan yang kita dapat tu kita tulis kat sebelah. X sama dengan berapa? X sama dengan 1. Okey, tekan lagi sama dengan. So Y sama dengan negatif 2. Dan Z sama dengan 3 lah. Okey, Z sama dengan 3. Ini jawapan akhir. Tapi kita kena buat jalan kerja lah. Kita kena buat jalan kerja. Maka kita kena selesaikan dulu persamaan yang diberi. Okey, jadi kita kena mulakan dulu dua persamaan yang kita ambil ni. Kita ambil dulu dua ni. Kita ambil dulu dua ni. Okey, kita tengok saya rasa kita ada 3 huruf yang dekat dalam persamaan yang sama ni. Kita ada huruf X, kita ada huruf Y, kita ada huruf Z. Okey, kita ada huruf X ni, kita pun samakan dululah nilai dia sebab nilai 1 tak sama dengan 2 kan. So nilai 1 ni kena darab dengan 2. So yang atas ni kena darab dengan 2 lah. So semua kena darab dengan 2. Maksudnya 1 ni darab dengan 2 dapat 2. 2 ni darab dengan 2 dapat 4. 3 darab 2 dapat 6. 6 darab 2 dapat 12. Yang ini sahaja darab 2. Supaya dia dapat samakan pemboleh ubah X. Okey, nilai X ni kena samakan. So kita pun buatlah
kita gantikan dia. So yang ni kita salin dululah. First kita ambil yang ni, X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 6 kan. Kemudian kita ambil yang 2X tolak 3Y tambah 2Z ni sama dengan 14 kan. Kita ubahkan. Okay, kita buat anak panah macam ni, kita ubahkan supaya yang atas ni dia sama nombor. Okay, sama nombor maksudnya sama bilangan lah, 2 2. So dia akan jadi 2X tambah 4Y tambah 6Z sama dengan 12. Yang semua atas ni kena darab dengan 2, kena kali dengan 2. Okay, kali dengan 2 supaya dia punya nilai X dia sama. Okay, kemudian kita dah salin yang bawah dia lah. Bawah dia tak payah ubah apa-apa sebab bawah dia dah sama nombor. Okay, dah sama nombor jadi tak perlu ubah apa-apalah. Kita biarkan sahaja. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab kita akan gunakan kaedah penghapusan. Okay, kaedah penghapusan. Sebab dia tak cakap pun kaedah apa yang kita perlu gunakan. So saya lebih suka kalau gunakan kaedah penghapusan. Siapa yang kita nak hapuskan? Kita nak hapuskan nombor yang sama, iaitu nombor 2. Okay, so 2 dengan 2 ni, dia nak dapatkan kosong, dia nak hapuskan mestilah mati kan? Mestilah kosong. Jadi kita kena gunakan tolak. Kita kena gunakan tolak sebab kalau 2 tolak 2 sama dengan kosong. Itu kena tahulah. Kalau kita guna tambah, dia tak boleh hapus. Kalau kita guna tambah, nanti dia jadi 2 campur 2, 4. Kita tak nak nombor 4, kita nak nombor kosong. Okey, pastikan bila kita nak hapuskan tu, dia mestilah nombor kosong. So, kalau nak jadikan dia kosong, dia mestilah gunakan simbol negatif. Okey, menggunakan simbol negatif. Jadi, bila kita nak jadikan dia negatif, yang lain pun kena jadi negatif jugalah. Maksudnya, kita akan buat negatif bulat kat sini. Jadi bacaan dia macam mana tahu? Bacaan dia macam ni. 2 tolak 2 sama dengan kosong. 4 tolak negatif 3 sama dengan 7Y. Okey, ataupun tekan kalkulator lah. Kita tekan kalkulator ni, bersihkan balik mod. Tekan 4 tolak negatif 3. So dapat 7Y. Positif jawapan dalam positif. Sebab 4 negatif-negatif dapat positif. So 4 campur 3 7 lah. Okey. Kemudian 6 tolak 2. 6 tolak 2 dapat 4. So 4 positif lah. 4 positif Z sama dengan ni pun kira macam tadi. 12 tolak 14 dapat negatif 2. Okey, ataupun tekan kalkulator. 12 tolak 14. Maksudnya atas tu tolak dengan bawah lah, senang cerita kan. Dapat negatif 2. So ini kita punya persamaan kita. Kita ada huruf Y dan kita ada huruf Z. Kita gunakan apa tau? Kita gunakan persamaan 1. Ini kan persamaan 1 kan. Kita guna persamaan 1 dengan persamaan 2. Okay, ini persamaan 1, persamaan 2. Sekarang kita kena gunakan persamaan 2 dengan persamaan 3 pula. Ataupun persamaan 1 dengan persamaan 3. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak senang, ambil lah ni persamaan 1 dengan persamaan 3. Sebab kita nak samakan X. Kan? Sebab kita nak hapuskan X. Kaedah penghapusan, kita nak hapuskan siapa? Hapuskan X. Okey, ni maksudnya hapuskan X. Hapuskan X. So maksudnya kita kena hapuskan X jugalah untuk persamaan yang seterusnya. Sama ada kita nak ambil persamaan 1 dengan 3 ataupun 2 dengan 3. Mesti ada 2 sahaja. Tak boleh 3 lah, mesti ada 2 persamaan. Pilih 2 je antara 3 ni. Awak nak atas, dua-dua atas okey. First dah ambil lah. Okey, yang ni dua-dua atas dah ambil. Lepas tu mungkin awak ambil macam ni. Ataupun mungkin awak ambil macam ni. Dia ada 2 sahaja yang awak boleh pilih. Jadi saya nak senang sebab kita nak hapuskan X kan. So kita ambil atas dengan bawah lah. Kita ambil atas dengan bawah. Okey, kita ambil atas dengan bawah. So kita pun tulis balik. Okey, kita tulis balik macam ni lah. Kita tulis X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 6. Kemudian tulis yang bawah dia, persamaan 3 tu, 3X tambah Y tolak Z sama dengan negatif 2.
Okey, ni persamaan 1, ni persamaan 3. Jadi kita pun nampak kat sini kita ambil siapa. So kita pun darabkan dengan nombor yang sama. Kita mesti hapuskan X mesti hapuskan X. Sebab apa kita hapuskan X? Sebab yang first tadi kita dah hapuskan X. Takkan yang kedua ni kita nak hapuskan Y pula kan? Tak boleh. Kalau kita hapuskan huruf X, yang seterusnya mesti hapuskan huruf X juga. Mesti sama. Jangan ambil huruf yang lain. Okey? Mesti kena huruf yang sama. Jadi kita kena hapuskan huruf X. Sebelum kita hapuskan, syarat dia adalah kena samakan nombor. Ni tak sama ni. Ni kan 1X. Ni kan 3X. So tak sama ni. Jadi kita kena samakan. So ni kena darab 3 lah. Okey, yang atas ni kena darab 3 supaya dia jadi 3X. Okey, dia sama dengan bawah lah. 3X. Kemudian 2Y ni darab dengan 3. 2 kali 3, 6. Y, 3 kali 3, 9, Z, 6 kali 3, 18. Yang bawah ni tak payah ubah apa-apa sebab bawah ni tidak darab dengan apa-apa nombor pun. Dia jadi macam ni. Okey. Selesai dia jadi macam ni, sekejap kita guna warna hitam lah sebab kita katakan warna hitam ni tak ubah apa-apa. Okey, warna hitam ni tidak ubah apa-apa. So 3X campur Y tolak Z sama dengan negatif 2. Kita nak hapuskan X ni. Sama je kita hapuskan X. Okay, kita hapuskan X atas bawah mesti sama. Okey, sekejap kita betulkan kedudukan dia sekejap. Hapuskan X. Okey, hapuskan X. So bila kita nak hapuskan X, positif jumpa positif jadi positif kan? Jadi kita nak terbalikkan, songsangkan dia jadi negatif lah. Sebab biasanya kan kalau kita belajar simbol penghapusan, kita buat macam ni lah. Okay, simbol penghapusan. Okay, simbol penghapusan. Kita belajar positif jumpa positif dapat positif kan? So simbol penghapusan dia akan jadi tolak lah. Okay, simbol penghapusan dia akan jadi tolak. Dia cuma terbalikkan simbol sahaja. Okay, kemudian kalau negatif jumpa negatif pun kita belajar positif. Jadi simbol penghapusan dia akan jadi negatif. Dan kalau kita buat positif dengan negatif jadi negatif ataupun negatif dengan positif jadi negatif, so simbol penghapusan dia akan jadi positif. Okay, contohnya kan, kita buat negatif 3 dengan 3. So kita tak boleh guna tolak tau sebab negatif dengan positif, negatif jumpa positif kan kita belajarkan negatif kan. So kalau kita tak ubah simbol tu nanti dia jadi lari lah, dia jadi negatif 6. So dia tak boleh kosong. Jadi macam mana kita nak jadikan dia kosong? Okay, kita kena terbalikkan simbol negatif ni jadi positif lah. So negatif 3 tambah 3 dapat kosong. Okay, itulah simbol penghapusan. Jadi kalau ni kan dua-duanya positif. Positif jumpa positif, jawapan dia positif. Tapi kita terbalikkan dia jadi negatif. Itu maksud dia. Negatif ni mewakili semua. Maksudnya atas tolak bawah. Kalau positif, atas tambah bawah lah maksudnya. Okay. Jadi kita pun kena faham konsep penghapusan ni. Okay, so kita sambung lagi. 3 tolak 3 sama dengan kosong. Okay, 6 tolak dengan 1. Okay, 6 tolak 1 bersamaan dengan 5. So kita pun tulis 5Y. Okay, 6 tolak 1, 5. 9 tolak negatif 1. Okay, dapat 10Z positif. Tak tahu tekan kalkulator lah. So kita pun tekan. 9 tolak negatif 1. So dapat 10Z lah. Okay, positif positif. Jadi tambah lah. Okay. 18 tolak negatif 2 dapat positif 20. Tak tahu tekan kalkulator. 18 tolak negatif 2. Dapat positif 20. Ingat simbol tu penting. Jadi kita dah dapat persamaan dia. Okey, kita dah dapat persamaan dia. Kita pun selesaikan. Okey, kita selesaikan dia punya ni lah. Konsep ni. Ni persamaan 4, persamaan 5. Kita ada banyak persamaan baru. Ni persamaan 4, saya guna warna purple Persamaan 4, persamaan 5.
Kita dah ada persamaan baru. So dalam persamaan 4 dengan persamaan 5 ni, kita boleh guna antara dua ni sahaja. Kita tak boleh guna yang lain. Memang dua ni sahaja. Kita sambung lagi lah buat benda yang sama. Okey, mesti buat benda yang sama. 7y tambah 4z sama dengan negatif 2. 5y sama dengan 10z sama dengan 20. Ni adalah pilihan kita. Sama ada kita nak hapuskan y ataupun kita nak hapuskan z terpulang. Kalau awak benci sangat dengan huruf y, hapuskanlah huruf y. Tapi kalau awak benci sangat dengan huruf z, hapuskan huruf z. Kalau saya ikut urutan. Saya akan hapuskan huruf y. Jadi dia kena samalah. Dia kena sama nombor. So yang mana akan berjumpa nombor yang sama? So 7 ni dengan 5 ni kan? Awak darablah 7 darab 5, 5 darab 7. Maksudnya awak tukar terbalik je lah. Okey, pastikan dia jumpa nombor yang sama. Okey. So sebabkan kita tak boleh katakan 7 darab 2, 14. Kemudian 5 darab 2, 10. So nombor tu tak sama lagi tau. Jadi kita pun tak boleh gunakan darab 2. Tak boleh salah. So kalau kita nak dapatkan nombor yang sama, 7 darab 5, 5 darab 7 dia dapat nombor yang sama lah. So akhirnya jawapan dia akan jadi macam ni. Okay, akhirnya dua-dua warna biru dua-dua warna biru ni dia berubah. So 7 kali 5 dapat 35. 35 apa? 35y. 4 kali 5 dapat 20. Z. Negatif 2 kali 5 dapat negatif 10. Ni darab dengan 5 je. Tekan je kalkulator. Darab 5 Yang ni darab 7. Okay, yang tadi kita buat ni darab 3. Yang atas ni darab 2. Okay, dia nampaklah kat situ. Okay, next. Bawah dia pula persamaan yang ni. 5 kali 7, 35. So dah nampak tak? Sama kan? Sama kan nombor dia. 35 dengan 35. Syarat dia mesti samakan huruf ni, nombor dulu. Tak kisahlah sama ada kita nak hapuskan y ataupun z. Mesti ada yang sama. Okay, 10 kali 7 bersama dengan 70 z. 20 kali 7 bersama dengan 140. Okay, hapuskanlah. Hapuskan macam tadi. Positif, jumpa positif jadi positif. So tukar terbalik jadi negatif lah. Okay, negatif bulat. So kita pun gunakan simbol penghapusan negatif bulat. Okay, 35 tolak 35, kosong. Itu maksudnya hapus. Okay, 20 tolak 70 bersamaan dengan negatif 50z. Tak tahu tekan kalkulator. Okay, 20 tolak 70. So tekan 20 tolak 70. Okay, dapat negatif 50 kan. Kemudian negatif 10 tolak 140 ni dapat negatif 150. Sama juga, tak tahu tekan kalkulator. So negatif 10 kan, yang atas ni negatif 10 tolak dengan 140. So dapat negatif 150. Jadi kita cari nilai Z lah, terus cari nilai Z. Z sama dengan negatif 150. Pindahkan negatif 50 ni jadi bahagilah. Pindahkan dia jadi bahagi negatif 50 sebab ni darab tau. Huruf dengan nombor ni maksudnya darab. Yalah, sebab kalau kita belajar pun 2 kali A sama dengan 2A. Kan? Dia rapat tau. Rapat maksudnya dia darab. Jadi kalau sini kan negatif 50Z. So dia darab lah sebenarnya. Jadi awak pindahkan dia jadi negatif. Jadi bahagilah. Bukan tolak bukan tambah. Tapi darab pindah jadi bahagi. Bahagi pun pindah jadi darab. Tapi sekarang ni kita cerita nak cari nilai Z. So kita cari nilai Z. Kita bahagikanlah negatif 150 bahagi negatif 50. So Z sama dengan 3. Cek jawapan kita. Z sama dengan 3. Betul tak jawapan dia? Okay, kalau Z sama dengan 3 betul. Kita tandakan right. Kita cek lah. Maksudnya jalan kerja kita betul. Okay, jalan kerja kita betul. Z sama dengan 3. Okay, next. Kita teruskan lagi. Cari nilai Y dan Z. Okay, kita cari nilai Y dan Z. So, macam mana nak buat? Kita dah dapat Z kan? Kita patah balik tau. Kita patah balik. Dah dapat satu, patah balik. Ikut anak panah ni. Ikut anak panah dia. Kita patah balik kat sini dulu.
Kita jumpa yang ni dulu, abang dia dulu kan. Kita jumpa abang dia dulu, kita tanya dengan abang dia, abang, saya dapat nilai Z. So saya nak cari nilai Y boleh? Maksudnya abang dia bagilah, okey, saya dapat nilai Y tu pula. So kita gantikan Z dalam persamaan ni. Tak payah ambil yang ni, susah sangat. Kita ambil yang sebelum dia edit. Ambil yang warna hitam ni. Okay, kita ambil yang ni. Kita ambil yang ni. So kita pilih mana-mana. Contohnya saya nak atas. Okay, kita nak atas. So kita pun pilih 7Y tambah 4. Z tu kita gantikan dengan 3 lah. Okay, 3 ni kita guna warna hijau. Okay, sama dengan negatif 2. So cari nilai Y. Okay, 7Y tambah 12 sama dengan negatif 2. 7Y sama dengan negatif 2 tolak 12. Ni jadi tolak lah sebab pindah negatif, positif 12 jadi negatif kan. Positif jadi negatif. So 7Y sama dengan negatif 14. Y sama dengan negatif 14 bahagi 7. Ingat darab pindah jadi bahagi. So Y sama dengan negatif 2. Cek balik jawapan, betul ke tak? Tengok. Okay, Y negatif 2 betul. Tu maksud dia. Awak pilih-pilih mana-mana Sama ada awak nak pilih yang atas ni. Okay, atas ni ataupun bawah. Dia macam buffet tau. Kita boleh pilih apa yang kita nak. Ada 2 persamaan ni awak boleh pilih. Pilih je yang mana senang. Kalau awak rasa atas ni senang, ambil yang atas. Kalau awak rasa bawah ni senang, ambil yang bawah. Jawapan dia sama. Okay, jawapan dia sama. So ikut anak panah dia tadi. Kita ikut anak panah dia tadi. Kita dah pergi sini kan. Kita naik atas. Kita naik atas. Okay, kita cari nilai X. Kita naik atas ni ada banyak persamaan. Ada persamaan 1, 2, 3. Kita ada persamaan 1, 2, 3. Ambil balik daripada soalan ni. Saya rasa saya nak ambil persamaan 1. Sebab persamaan 1 ni nampak macam senang. Sebab X dia kosong. Maksudnya X dia 1 je nilai. Okay, so tak ada masalah. Kita boleh ambil persamaan 1. Kita boleh ambil persamaan 2. Kita boleh ambil persamaan 3. So saya ambil persamaan 1 lah. X campur 2Y tambah 3Z. X campur 2Y. So Y ni kita ubah jadi negatif 2. Tambah 3Z. Z kita ubah jadi 3. Okay, X campur 2Y campur 3Z. Sama dengan 6. Okay, samakan dengan 6. Cari nilai X. X 2 kali negatif 2 dapat negatif 4. 3 kali 3 dapat 9. Sama dengan 6. X negatif 4 campur 9 bersamaan dengan 5. Okey, positif 5 sama dengan 6. Pindahkan positif 5 jadi negatif. X sama dengan 6 tolak 5. So, X sama dengan 1. Susun balik. X sama dengan 1. Y sama dengan 2. Sorry, negatif 2. Z sama dengan 3. Okey, susun balik dan kita semak jawapan. Betul tak jawapan yang kita tekan kalkulator tadi? Betul X sama dengan 1. So betul lah. Kita punya jalan kerja ni tiada kesalahan. Memang panjang Soalan ni memang panjang. Jadi kena buat slow-slow. Jangan buat laju-laju. So tolong tonton rakaman ni. Kalau rasa tak faham boleh ulang balik rakaman ni. Dan kalau ada apa-apa yang tak faham boleh tanyalah. Kita sambung lagi untuk soalan yang seterusnya. Seperti kita lihat tadi, apabila kita tekan kalkulator, kita tidak dapat nilai. Sebab kalau kita EQN, kita tekan 3 kali mod EQN kan? Unknown 3. So kita letak nilai dia, kita letak 1, 0, negatif 2, 2. Kemudian 1, 2, negatif 1, 6, 3, 6, negatif 3, 7. Okey, math error kan? Maksudnya kita akan dapat ciri-ciri persamaan dia. Dia ada 3 ciri tau. Soalan A tadi, kan? Soalan A tadi adalah cara normal. Cara normal ni ada jawapan dia, ada penyelesaian. Maksudnya penyelesaian dia adalah unik. Kita panggil dia sebagai ciri-ciri penyelesaian. Penyelesaian unik. Sebab apa unik? Unik maksudnya semua jawapan adalah berbeza. Itulah unik.
penyelesaian yang unik. Penyelesaian di mana X tak sama dengan Y, tak sama dengan Z. Masing-masing adalah berbeza. Apa jadi kalau penyelesaian yang macam ni, yang make error ni, apa jenis dia pula? Kita ada lagi dua pembelajaran di mana penyelesaian tak terhingga dan tiada penyelesaian. Macam mana tu cikgu? Okey, kita try buat dulu Kita tengok kat sini. Kita pilih dulu salah satu persamaan. Kita pilih salah satu persamaan kat sini kan, kalau awak lihat nilai Y dia tak ada. Okey, nilai Y dia tak ada. So kita ambil dua ni. Kita ambil dua ni sebagai contoh reference untuk kita hapuskan Y supaya kita dapat bentuk yang samalah. Sebab kita tak boleh hapuskan nilai ni kalau kita tidak dapat nilai yang sebenarnya. Betul, sebab kita tak ada nilai Y, jadi kita tak boleh hapuskan. Dia kena ada nilai Y baru boleh. Okey, jadi kat sini kalau awak perasan, dia tidak boleh hapuskan Y sebab kat sini persamaan satu tak ada huruf Y. Jadi yang mana ada huruf Y ni kita kena buang. Kita kena hapuskan huruf Y. So kita ambil persamaan 2 dengan persamaan 3, kita tulis X tambah 2Y tolak Z sama dengan 6. 3X tambah 6Y tolak 3Z sama dengan 7. Kita nak hapuskan Y kan. Jadi kita kena darabkan dengan 3. Jadi semua kena darab dengan 3 lah. Jadi kita pun buat X kali 3 dapat 3X. 2 kali 3 dapat 6Y. Negatif Z darab 3 dapat negatif 3Z. 6 kali 3 dapat 18. Okay. So bawah ni kekal. 3X tambah 6Y tolak 3Z sama dengan 7. Okey. Jadi di sini kita pun gunakan kaedah penghapusan di mana kita nak hapuskan Y. So positif jumpa positif dapat positif, kita gunakan simbol penghapusan negatif. Okey, sebab kita terbalikkan je lah simbol tu kan. Terbalikkan. So 3 tolak 3 kosong, 6 tolak 6 kosong, negatif 3 tolak negatif 3 akan dapat kosong. Maksudnya negatif 3 tolak negatif 3. So dapat kosong lah kosong 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 sama dengan 18 tolak 7, 11. Jadi kita dapat jawapan dalam bentuk kosong sama dengan 11. Ini adalah bentuk apabila kosong sebelah kiri. Kosong ni adalah pemboleh ubah X, Y dan Z. Kan? Ini adalah pemboleh ubah. Ini semua ni adalah pemboleh ubah. Yang ini adalah pemalar. Apabila pemboleh ubah dia kosong tapi pemalar dia ada, maksudnya ini merupakan tiada penyelesaian. Okey, ini merupakan sistem persamaan ini tiada penyelesaian. Tiada penyelesaian lah. Tak ada jalan yang kita boleh selesaikan untuk dapatkan jawapan. Maksudnya tak ada jawapan. Jawapan dia memang tak ada langsung lah sebab X, Y dan Z mati. X, Y dan Z mati. Sebab tu Mac tadi error. Kan? Sebab Mac error tu maksudnya dia tak ada jawapan. Memang dah mati dah. Itu maksudnya sistem persamaan ini tiada penyelesaian. Tapi kalau awak buat macam ni, tiba-tiba awak dapat kosong sama dengan kosong. Maksudnya pemboleh ubah dia kosong, pemalar dia pun kosong. Okey, ni pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah kosong. Ini pemalar dia pun kosong. Kalau pemboleh ubah dengan pemalar dia sama-sama kosong, kita boleh katakan penyelesaian tak terhingga. Maksudnya benda ni tak akan habis. Okey. Penyelesaian tak terhingga. Maksudnya dia tak ada langsung jawapan dan jawapan dia memang tak boleh baca langsung. Kiri ataupun kanan. Memang sampai bila-bila pun tak akan jumpa jawapan tu. Itu maksudnya penyelesaian tak terhingga. Jadi kalau dapat je jawapan kosong sama dengan kosong, maksudnya sistem persamaan itu tidak ada, sistem persamaan ini mempunyai penyelesaian tak terhingga. Itu maksud dia lah. Jadi kena nyatakan ciri-ciri persamaan tu. Jadi jalan kerja dia pendek je. Dia punya jawapan dia simple macam ni. Sistem persamaan ini tiada penyelesaian. Sebab Mac error. Mac error.
Okay, so kita ambil yang ni lah sebab pemalas dia ada. Pemalas dia ada tapi yang tak ada pun boleh ubah. Pemalas dia ada, pun boleh ubah dia kosong. Okay, so jawapan dia macam ni sahaja. Simple simple. Okay, so kita fahamkan kalau dapat jawapan kosong sama dengan kosong maksudnya penyelesaian tak terhingga. Tapi kalau dapat kosong sama dengan something, kita anggap sistem persamaan ini tiada penyelesaian. So itu sahaja. Saya harap awak buat nota lah untuk ni sebabnya penting bukan soalan ni salah sebab ada soalan macam ni wujud. Macam ni unik penyelesaian unik maksudnya benda tu ada jawapan. Tapi kita kena cari sampai ke lubang cacing. Sampailah dapat jawapan XYZ. Itu maksudnya penyelesaian unik. Penyelesaian unik memang panjang. Okey, penyelesaian unik memang satu page penuh lah. Tapi kalau untuk ni, dia sampai separuh jalan je dah kosong. Tak boleh lah macam tu. Maksudnya sistem persamaan ni apa? Adakah dia tiada penyelesaian ataupun penyelesaian tak terhingga? Jadi awak kena renung-renungkan lah macam mana bentuk soalannya. Okey? Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa masalah boleh tanya saya lah. InsyaAllah.